thing I like. There's a playground and an awesome snack place, and a lot, and I have a new friend, and I have an old friend. Her name is Bea Kalisa. Yeah, Bea Kalisa from Little Kali School too. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Kira sebagai moderator anda pada hari ini. Baik, sebelum saya kenalkan barisan panel kita, saya ingin kupas sedikit tentang isu forum kita pada hari ini. Seperti sedia maklum, generasi muda ni lebih selesa menggunakan bahasa asing. Jadi, apakah faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku? Jadi sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, bolehlah kita berkenalan dahulu dengan panel-panel kita. Okey, panel kita yang pertama, si cantik manis Cik Nur Fatihah. Sihat Fatihah? Sihat Cik Anis. Okey, terima kasih. Panel kedua kita Nur Hafizah. Mana Nur Hafizah? Okey. Ya, okey. Okey, yang terakhir Siti Aisyah. Kita macam sihat je. Sihat ke Aisyah? Alhamdulillah, sihat. Okey, jadi kita teruskan dengan forum kita. Kita teruskan dengan panel pertama, Nur Fatihah. Jadi, apakah faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku? Fatihah, silakan. Okey, terima kasih moderator kita Cik Anis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya ingin mengupas serba sedikit mengenai isu generasi muda yang lebih selesa menggunakan bahasa asing. Okey, antara faktor yang saya pilih, antara faktor berlakunya isu ini adalah pengaruh daripada budaya yang popular, contohnya macam budaya barat, budaya masyarakat Korea dan sebagainya. Okey. Pada zaman serba canggih ni, generasi muda yang sekarang popular dengan orang panggil apa ni, sebutan Gen Y, perlu menjiwai bahasa Melayu supaya wujud rasa kecintaan ke atas bahasa kebangsaan itu serta memastikan ia terus dimartabatkan ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham adalah dihormati oleh semua masyarakat. Okey, sikap anak muda pada hari ini amat membimbangkanlah kerana mereka ni macam tak ambil kisah, tak ambil peduli untuk mempelajari bahasa Melayu ni dengan lebih baik dan lebih mendalam kecuali ketika mereka ni belajar di sekolah maupun di Menara Gading. Okey, kalau di Menara Gading ni ada sesetengah pelajar je yang berminat yang akan mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mendalam dan akan mengamalkan bahasa Melayu tu sehingga mereka ni tamat pengajian. Okey, maksudnya kat sini mereka ni ingin bahasa Melayu tu dikenali oleh generasi mereka yang akan datang. Okay, hal ini demikian kerana mereka ni tak ingin bahasa Melayu tu pupus ditelan zaman. Okay, sebab apa? Sebab apabila dunia ni semakin maju, maka bahasa Melayu ni akan ditinggalkan ataupun diabaikan dan akan digantikan dengan bahasa Inggeris misalnya. Sebab bahasa Inggeris ni macam kita tahulah, bahasa Inggeris ni adalah bahasa international, iaitu seluruh negara dekat pelosok negara dunia ni menggunakan bahasa Inggeris. Okey, manakala pelajar yang memang tak berminat dan terpaksa mengambil subjek bahasa Melayu ni, mereka ni macam belajar bahasa Melayu ni semata-mata untuk mereka lulus je dan mereka tak nak ulang dah subjek tu. Okay, malahan mereka ni sanggup, kalau kita tengok ada pelajar yang sanggup ambil kelas bahasa lain, contohnya macam bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Perancis dan sebagainya. Okay, memang amat mendukacitakan bila kita tengok kan. Okay, selain daripada tu, anak-anak muda ni juga sudah macam tak lagi mempelajari seni bahasa Melayu. Contohnya macam
seloka, gurindam, pantun dan syair. Malah ia seolah-olah dilupakan. Macam contoh kalau kita tanya je student dekat U ke kat mana-mana, kalau kita tanya apa tu seni bahasa Melayu, apa contoh seloka macam mana, mesti dia orang tak boleh nak hurai lah apa maksud seloka, syair dan sebagainya. Okey, sebagai anak jati Melayu, kita ni kita perlu untuk tunjuk keunikan seni bahasa Melayu ni kepada bangsa-bangsa lain supaya seni bahasa Melayu ni dikenali dan akan diminati oleh anak-anak muda daripada bangsa-bangsa lain juga. Okay, antara contoh tindakan yang boleh kita lakukan adalah dengan mengadakan pertandingan bersyair, berpantun kepada semua pelajar supaya semakin ramailah generasi yang akan mengenali seni bahasa Melayu ni. Okay, anak-anak muda pada zaman ni, mereka ni terlalu taksub dengan budaya dan bahasa asing sehingga kan bahasa Melayu kita sendiri ni telah dianggap sebagai bahasa yang tiada standard. Okay, mereka berasa bahawa bila mereka menggunakan bahasa asing, contohnya macam bahasa Inggeris, bahasa Korea, Mandarin dan sebagainya, mereka berasa megah. Mereka rasa macam wow, aku ni bangga diri lah. Macam tu. Okay, tambahan pula pada zaman serba canggih ni, terdapat banyak filem dan drama daripada negara luar masuk ke dalam negara kita sehingga kan anak-anak muda ni terlalu taksub dan terikut-ikut. Okay. Selain daripada filem dan drama, nyanyian dan juga tarian juga mengakibatkan anak-anak muda ni terjebak dalam budaya luar. Contohnya macam K-pop. Okay. Walaupun bahasa asing ni juga diperlukan untuk masa hadapan, misalnya untuk kita kerja nanti kan. Tapi janganlah kita sesekali tinggalkan terus bahasa Melayu kita sendiri kan. Sepatutnya kita ni kena banggalah dengan bahasa Melayu. Yang mana bahasa Melayu ni adalah bahasa yang digunakan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu. Takkan kita nak sia-siakan bahasa Melayu tu kan. Okay. Setiap bahasa ni macam kita tengok ada keunikan masing-masing dan janganlah kita ni pernah menghina mana-mana bahasa yang ada dekat dunia ni. Okey, kalau kita lihat dalam media sosial, ada antara masyarakat kita iaitu macam ibu bapa yang mengajar anak-anak mereka bahasa asing sehingga kan mereka ni sanggup menghantar anak-anak di sekolah khas supaya anak-anak mereka ni fasih dalam bahasa Inggeris ke Cina misalnya kan. Okay, malangnya macam yang kita tengok, bahasa Melayu ni tak diterapkan dalam diri anak-anak mereka. Perkara yang paling menyedihkan adalah ada di antara anak-anak ni tidak faham langsung bahasa Melayu. Mereka ni perlu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa yang mereka faham, contohnya bahasa Inggeris ke Cina ke, barulah mereka faham. Okay, jadi kat sini saya tak salahkan ibu bapa yang inginkan anak-anak mereka ni fasih dalam bahasa lain. Tapi perlulah seimbang. Janganlah kita lebihkan bahasa lain. Maksudnya macam tu lah. Okay, sebagai ibu bapa juga, mereka ni hendaklah menerapkan semangat patriotism ataupun dalam bahasa lain sayangkan negara Malaysia dengan mengajar mereka ni bahasa Melayu dan juga adat budaya yang perlu mereka ketahui sedikit. Tak banyak pun tak apa, asalkan ada lah kan. Okay. Anak-anak ni macam kita tahu adalah harapan bangsa dan juga tiang negara untuk masa hadapan. Setakat tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Fatihah. Okey, seperti yang kita tahulah kan, generasi Y dan generasi Z ni dalam mempelajari bahasa Melayu dengan baik dan mendalam ketika belajar di sekolah je. Macam Fatihah cakap, belajar bahasa Melayu untuk sekadar lulus. Lepas lulus tak nak belajar dah, macam tu. So sebagai anak muda kini, mereka macam terlalu taksub dengan budaya dan bahasa asing. Sebagai filem dan drama, nyanyian, tarian juga mengakibatkan anak muda terjebak dalam budaya luar. Kan Fatihah? Contohnya macam K-pop. Jadi semangat semangat patriotism yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu pun semakin pudar. Okey, jadi terima kasih Fatihah. Kita teruskan ke panel seterusnya iaitu Nur Hafizah. Silakan.
Okay, hai. Assalamualaikum semua. Okay, sebenarnya fakta yang saya nak huraikan ni, Nur Fatihah telah masukkan sedikit, jadi saya hanya nak tambah sikit-sikit sahaja. So, faktor yang menyebabkan remaja kini dia lebih selesa dengan berbahasa asing adalah kerana mereka telah diajar dari kecil oleh ibu bapa mereka sendiri. Sebagai contoh, kebanyakan ibu bapa kini mereka lebih menerapkan ataupun lebih gemar berkomunikasi dalam bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris. Hal ini sebab untuk mereka anggap sekiranya mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris sejak kecil, jadi anak-anak mereka tu akan lebih fasih dan faham bahasa asing pada masa hadapan. So, kebanyakan masyarakat kini menganggap bahasa asing ni sangatlah penting. Sekiranya kita tak boleh berbahasa asing ni, dia akan menjadi satu masalah. Okey, tindakan melebihi bahasa asing ni sebenarnya banyak pendek dia kepada bahasa kita sendiri. Sebagai contoh, anak-anak ni dia akan menjadikan bahasa luar sebagai bahasa utama mereka. Manakala bahasa Melayu pula kurang dituturkan dan menjadi tidak fasih. Kebanyakan remaja kini menjadikan bahasa luar sebagai bahasa utama mereka, menyebabkan bahasa Melayu ni kuranglah digunakan. Perkara ini dapat memberi impak negatif kepada bahasa kebangsaan kita. Selain itu, ibu bapa juga yang tak mengambil berat sama ada anak mereka ni boleh ke tak dalam berbahasa Melayu dengan betul ataupun tidak, itu juga menjadi satu masalah. Sebagai contoh, kalau kita tengok remaja-remaja kini, terutamanya anak-anak selebriti, kebanyakan pada mereka lebih gemar berbahasa Inggeris. Sehingga dalam berbahasa Melayu ni jadi pelat pula. Macam orang Inggeris pula yang bercakap bahasa Melayu, betul tak? Jadi hal ini dia dapat sedikit demi sedikit menghakis penggunaan bahasa Melayu dalam diri remaja. Sebagai contohlah, tadi saya cakap anak selebriti ni sebenarnya mereka juga memberi pengaruh kepada anak-anak orang lain, anak-anak masyarakat biasa ni kan, untuk menganggap bahawa bahasa Inggeris ni lebih penting lah daripada bahasa Melayu. Jadi kita sebagai orang biasa pun kena ajar anak-anak kita bahasa Inggeris ataupun bahasa asing lain. Jadi sekiranya hal ini terus berlaku, dia dapat dikhawatirkan bahasa Melayu tidak digunakan dalam buku seperti yang Fatihah cakap tadi lah. So, berkomunikasi dalam bahasa asing ni sebenarnya tak salah, namun haruslah bertempat. Sekiranya semua tempat kita guna bahasa asing, macam mana pula dengan bahasa kebangsaan kita, betul tak? Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Nur Hafizah. Okay, daripada saya dengar yang Nur Hafizah kupas ni kan, saya macam teringat pula. Kita kan selalu scroll TikTok, IG, Facebook kan. Bila kita tengok posting-posting artis, posting influencer, banyak yang post macam anak dia ni fasih lah bahasa Inggeris. Lepas tu bila kita tengok dekat komen tu, puji, fasihnya speaking, ni. Jadi dia menjadi kebanggaan pula untuk dia lah guna bahasa Inggeris tu, sedangkan bahasa kita sendiri ni dibelakangkan. So, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ni ialah kebolehan mereka berkomunikasi secara berkesan dengan ibu bapa, macam Hafizah cakap lah. Ia membantu mereka mengembangkan rasa diri kuat dan mengelak dari melakukan kesilapan. Kanak-kanak ni perlu berkomunikasi sebagai seorang kanak-kanak kerana ia membantu mereka membangunkan asas yang asas yang kukuh untuk masa depan mereka. Jadi, komunikasi dalam bidang ni adalah penting untuk mencapai kejayaan. Jadi, terima kasih Nur Hafizah. Kita teruskan forum kita dengan panel terakhir, iaitu Siti Aisyah. Encik Ani, sorry, saya nak mencelah sikit. Berkenaan dengan faktor yang Encik Hafizah beritahu tadi tu, memang bagi saya memang betul lah, sebab memang bila kita tengok kan dalam media sosial memang majoriti lah artis-artis kita kan, macam kita tahu artis ni bagi kesan lah dekat kita masyarakat biasa-biasa ni kan. Jadi sepatutnya lah, kalau bagi saya, pendapat saya,
artis-artis ni sepatutnya mereka ni perlu terapkan bahasa Melayu lah. Maksudnya memanglah bahasa Inggeris tu memang diperlukan untuk untuk masa hadapan, masa yang saya cakap tadi. Cuma macam kita tengoklah anak-anak artis ni kebanyakan lah, majoritinya memang fasih berbahasa Inggeris kan. Kalau kita tengok, kalau dia orang suruh cakap bahasa Melayu macam dia orang pelak, macam Cik Nahafizah cakap tadi kan. Jadi bagi saya tak patut lah sebenarnya. Patutnya artis-artis ni kena tunjukkan kena banggalah dengan bahasa mereka sendiri kan, berbanding dengan bahasa Inggeris tu. Gitu adalah pendapat saya je. Maaf saya mencelah. Sebab artis yang influencer ni dia boleh mempengaruhi orang sekeliling kan. So contoh kita tengok tu dia buat review ni, review tu, jadi ramai orang beli. So bila kita tengok kat sini, bila dia buat sesuatu ramai yang akan ikut. Jadi influencer dan artis ni macam patutlah sebarkan kepentingan bahasa ni dalam kalangan remaja. Okay, terima kasih Fatihah. Kita teruskan dengan panel terakhir kita, Siti Aisyah. Silakan. Okey, bagi saya pula, cakap pelajar itu sendiri yang menentukan faktor yang tidak kurang pentingnya terhadap penggunaan pembelajaran menggunakan bahasa Inggeris. Pelajar pada dasarnya mengetahui tentang perubahan-perubahan yang bersifat global dan perlu meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris. Kepentingan bahasa Inggeris pada masa kini lah yang menyebabkan pelajar bertukar arah untuk mendalami bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Sikap pelajar yang mendapat pengalaman daripada membaca surat khabar, novel dan juga menonton filem-filem dari televisyen membantu pelajar untuk memahami penguasaan bahasa Inggeris dengan lebih mendalam. Untuk membentuk sikap pelajar yang cemerlang, minat terhadap bahasa Inggeris ini perlu diubah. Yakni yang meminatinya untuk memberi sesuatu kekuatan yang mendorong untuk melaksanakan dan berusaha agar ianya berlaku tanpa sebarang paksaan. Tambahan pula, setiap kewarganegaraan kita juga perlu boleh membuat berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting kerana jika masyarakat kita ingin maju dalam pelbagai bidang, maka perlulah mencintai akan bahasa Melayu dan tidak meminggirkan bahasa Melayu. Jati diri ini perlu disemai dalam jiwa anak-anak sejak kecil lagi oleh ibu bapa. Peranan ibu bapa di rumah dan juga para guru di sekolah sangat penting untuk menanam rasa cinta terhadap bahasa Melayu dalam kalangan anak-anak pada zaman sekarang. Tambahan pula, kita juga perlu memperbanyakkan program dan juga aktiviti yang dapat menyemarakkan lagi bahasa kebangsaan sebagaimana yang telah diusahakan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Menurut Dewan Bahasa dan juga Pustaka, ahli akademik juga perlu berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan dan hanya menggunakan bahasa Inggeris semata-mata. Selain itu, peruntukan hukuman dan juga undang-undang kebangsaan perlu dikuatkuasakan dengan tegas oleh pihak yang berkenaan. Masyarakat juga perlu memartabatkan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan dan juga perpaduan bangsa tanpa perlu meminggirkan bahasa Inggeris. Setiap kewarganegaraan perlu mendaulatkan bahasa kebangsaan dan seterusnya dapat mengangkat bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat antarabangsa. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Siti Aisyah. Okay. Aisyah menekankan kepentingan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di Malaysia. Betul kan Siti Aisyah? So, ia menekankan keperluan untuk pemahaman global dan kepentingan pengajaran bahasa Inggeris. Jadi guru ni harus menggunakan pelbagai kaedah, contohnya seperti membaca, menulis dan menonton televisyen untuk mengajar bahasa Inggeris. Aisyah juga menekankan kepentingan mengajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kebangsaan. Jadi akhir sekali Aisyah menekankan kepentingan untuk mempromosikan bahasa Inggeris sebagai bahasa untuk pembangunan masyarakat di Malaysia.
Jadi panel-panel kita ada ke yang nak tambah ataupun nak kupas lebih lanjut tentang isu yang kita kupas pada hari ini? Ada ke? Okey, bagi saya tadi Aisyah cakap apa ni dekat sekolah kan pihak guru kena ni lah, maksudnya kena seimbangkan ke macam mana Aisyah cakap tadi? Macam mana Aisyah? Maksudnya macam kat sekolah, cikgu-cikgu pun kena seimbangkan. Maksudnya kita banyak lebihkan bahasa Melayu tapi kita tak ketepikan penggunaan bahasa Inggeris kat sekolah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, faham. Okey, kalau bagi saya pula pihak kerajaan lah juga perlu bagi kerjasama kan. Orang cakap apa? Bagi kerjasama tu macam mana? Nak suruh anak-anak muda kita pada zaman sekarang ni kena seimbangkan bahasa Melayu dengan bahasa asing tu. Maksudnya kita tak boleh utamakan bahasa lain juga. Kita kena sama-sama. Kalau bagi pendapat korang macam mana? Okay, kalau Anis lah, kalau Anis, kita ni sebagai orang cakap kaum Melayu, sepatutnya tukar kita panggil mindset yang kita fikir bahasa Inggeris ni bila kita pandai, kita fasih je, orang akan pandang tinggi, betul tak? Tapi Betul? dalam tak sedar sebenarnya benda tu yang meruntuhkan tradisi dan moyang kita. So bagi Anis, the point is tukar mindset tu. Tak salah pun kalau kita tak pandai bahasa Inggeris tapi bahasa Melayu tu kita fasih. Sebab kita memang kaum Melayu. Ya, Kalau kita betul. ni, kita dikenali sebagai kaum Melayu tapi Melayu kita cacar marba lebih kepada bahasa Inggeris. Jadi balik pula. Aku macam mana? Betul, saya setuju Cik Ani sebab kita anak Melayu. Sepatutnya kita kena kita kena banggalah kita ni boleh berbahasa Melayu. Contoh kalau kita pandai berbahasa Inggeris je kan, memanglah kita rasa bangga, tapi orang Inggeris akan cakap orang lain dah faham bahasa aku. Macam mana nak cakap macam orang cakap diorang tak faham bahasa kita tapi kita yang tergila-gila ke macam mana nak cakap? Kita macam lebih-lebih pula nak faham bahasa dia orang. Betul. Diorang tak faham pun bahasa Melayu kita. Jadi rasa kita rasa rendah diri lah juga. Macam macam mana? Orang tak nak pun belajar bahasa kita. Kita yang mengada-ngada lah. Maksudnya macam tu lah. Mengada-ngada. Bersungguh-sungguh sangat nak belajar bahasa Inggeris. Patutnya kita kena sama-sama lah. Maksudnya kita kena sama-sama seimbangkan. Macam tu lah pendapat saya. Okey, panel kita yang lain, Nur Hafizah ada nak tambah ke? Ya, ada. Okey. Okey lah. Kita tengok pada contoh terdekat kita. Sekejap Okey, kita tengok pada contoh terdekat kita iaitu bangsa lain seperti China dan India. Kalau kita tengok mereka sekarang ni kebanyakan pada mereka menguasai 3 bahasa sekaligus. Bahasa sendiri, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kalau kita tengok dekat Okey, kalau kita tengok mereka berkomunikasi, kalau mereka jumpa rakan yang sesama bangsa, mereka cakap dalam bahasa apa? Bahasa sendiri, betul? Kalau mereka jumpa kita sebagai orang Melayu, mereka cakap dalam bahasa Melayu. Lain pula kalau orang Melayu ni jumpa bangsa sendiri pun, hey, what are you doing? kita cakap bahasa kita sendiri, betul kan? So, dekat sini, okey, lepas tu kita tengok pula contoh orang asing. Kalau mereka mai sini, okey, mereka pun bersungguh-sungguh juga cuba untuk faham bahasa kita. Kan mereka datang sini pun mereka cuba
Walaupun agak tunggang langgang, tapi mereka still cuba nak cakap dalam bahasa Melayu, betul? Macam kita ni, kita dekat negara sendiri. Kenapa kita tak terapkan cakap bahasa sendiri berbanding nak kena cakap dalam bahasa luar dengan orang yang sama bangsa dengan kita. Jadi dia macam agak kurang lah. Okey, itulah pendapat saya. Okey, terima kasih Nafisa, terima kasih Cik Fatihah dan Siti Aisyah. Okey, berakhir sudah kupasan daripada ketiga-tiga panel pada hari ini. Jadi berakhirlah forum kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri forum pada ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Okey, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian saja daripada saya dan moderator. Maafkan saya, sekian saja daripada saya sebagai moderator anda pada hari ini dan panel-panel. Terima kasih dan jumpa lagi.